Pada saya, setiap pilihan raya itu sangat penting kerana memberikan ruangan kepada rakyat, kepada saya, sekurang-kurangnya sekecil mana pun menentukan masa depan pentadbiran, siapa yang kita pilih dalam Dewan Rakyat, menggubal undang-undang, memperkenalkan program bagi memberi impak dan kesan kepada hidup kita. Jadi pilihan raya ke-15 ni sangat-sangat penting kerana kita baru saja keluar daripada pandemik. Kita masih lagi merasakan kesannya, ramai yang hilang kerja, hilang mereka yang dikasihi, dan kita berpeluang melihat 18-year-olds dapat mengundi dengan penambahan pengundi yang jauh lebih besar untuk memastikan Malaysia ke depan ataupun terus dibelenggu dengan permasalahan sosioekonomi dan juga politik. So it's a really important election. Untuk saya secara peribadi, insyaAllah fardu kifayah kita teruskan untuk memastikan kita melakar terus agenda reformasi dan berkebajikan. Saya rasa kita ni manusia, kita sentiasa perlu melengkapkan diri dengan maklumat, dengan ilmu. Jadi peluang yang saya ambil untuk tidak bergiat aktif dalam politik arus perdana, alhamdulillah belajar dengan Profesor Fatimah Kari, mengenal pasti isu sosioekonomi, tekanan-tekanan yang dihadapi oleh rakyat, termasuk dasar-dasar baru. Beberapa hari lepas kita bertemu dengan pakar dipanggil yang memperkenalkan pencen bagi warga emas yang berpengkalan di England dan mencadangkan semua ahli politik di Malaysia dalam pilihan raya jangan lupa perkenalkan insentif untuk menjaga warga emas dan anak-anak. Exactly. Jadi pada saya mungkin nafas baru itu lebih kepada kalau kita tidak berdiri bersama memperjuangkan masa depan, takut masa depan disambar orang. Jadi maybe in that spirit saya ingat Safiah, kerana Safiah kadang-kadang saya anak sulung saya katalah letih juga politik ni, dan Safiah kata tapi kalau mama tak buat, adakah kita memberi ruang kepada orang lain yang mungkin tidak ada agenda yang baik untuk negara berkuasa. So I think that kind of questions kita nak ajak anak-anak muda kan. Saya rasa ini adalah trend seluruh dunia di mana kita melihat kekecewaan dengan ahli politik, kita melihat mereka merasakan kadang-kala orang politik begitu terasing dengan adat resam, cabaran yang menimpa rakyat di peringkat lapangan. Jadi memang ini cabaran bagaimana kita menggunakan media sosial untuk berempati. Berempati ni bukan sekadar nak menang undi. Kita macam kalau kita nak ubah masa depan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan contohnya. Kalau ahli politik beramai tak pernah bekerja ataupun menggunakan pengangkutan awam, bagaimana mereka boleh mereka tapi juga mengenal pasti you need to have some degree of experience. Di sinilah peranan pakar akademik dan pemilihan dalam pasukan wajib dilakukan. Saya nampak di England juga, di banyak negara, bila masa kita tidak memilih sektor dan pakar tertentu, maka ekonomi dan masa depan negara itu mudah tergelincir. So it requires pembuktian. Segala yang kita buat, kita kena pastikan ada dalil dan ada kesan yang kita nilai kepada segmen tertentu. Contoh pendidikan. Saya fikir baru-baru ini pun ada suara daripada para guru. Saya nampak juga dalam bidang pekerjaan. Sektor-sektor sekarang mengatakan pilihan raya ataupun tidak, kami nak pekerja yang mencukupi. Dalam bidang runcit telur. Saya rasa bulan lepas kami dah sebut bila the shortages are taking place dan kita kena cepat bertindak. Bukan saya kata kita tahu segala-galanya, tapi inilah kenapa politik itu penting dan inilah yang perlu dikhabarkan kepada pengundi 18 tahun. Dan pengundi yang Haji sebut tadi yang tak pernah keluar mengundi, first time voters. Saya rasa pertamanya kita memang kena faham dari segi kekecewaan tu it's a real thing. It's real. Dan keduanya bila kita berbincang tentang isu ekonomi gig. Saya ambil ekonomi gig. Grab riders, kita boleh saja mengatakan sebenarnya ada perbezaan. Bila diperkenalkan undang-undang Akta Pekerjaan yang Adil, contohnya, yang mencakupi
cara-cara untuk upskilling pekerja dalam gig ekonomi, di mana mereka boleh saja dalam setahun dua mengukur cara mereka mendapat gaji yang lebih tinggi, upskilling sendiri, memandangkan berbanding dengan keadaan sekarang di mana gajinya akan sama saja kerana terlalu ramai pekerja yang ditawarkan dalam sektor tersebut yang berlumba-lumba untuk mendapatkan kerja tersebut. Jadi di sini mungkin the challenge is kepada politician. Bagaimana kita boleh mengatakan sebenarnya ada perbezaan dalam hidup anda boleh diperkenalkan gaji minima. Saya fikir kita dah ada 3 pertukaran kerajaan kan. Dulu tak pernah menjadi isu yang terlalu hangat. Kiranya disebut tapi bagi pelbagai alasan. Sekarang seolah-olah ada perlumbaan untuk menyatakan ia adalah isu dalam pilihan raya satu, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan baik oleh mana-mana pimpinan politik yang bertanggungjawab, maka akan beri kesan yang sangat negatif kepada IKS. Jadi pada saya challenge is first kita kena yakinkan bahawa mungkin kali round pertama dekat Johor kurang orang keluar. Tapi kalau kita teruskan dan kita terus address the issues, menyimpulkan cara impact kepada kerja mereka, kepada peluang pendidikan mereka, kepada upskilling mereka, insya-Allah dia akan bertambah. Di sinilah saya rasa masih lagi rasa optimis. Benar sama sekali, nak mengabsahkan mandat itu tentu peratusan keluar mengundi kena tinggi. Jadi pada saya, dia antara pilihan nak pilih racun, tekanan yang sedang menimpa kita, kelemahan dan kekecewaan dengan madu. Jadi kalau kita dalam pilihan raya kita rasa tak nak undi, memanglah racun akan terus bermaharajalela. So it is really a vote, tapi a choice. apa pandangan pula dia kata mereka kami tak keluar kerana kami tak pilih siapa-siapa. Jadi tak pilih siapa-siapa. Itu pun bukan kerajaan saya. Ini real di lapangan bukan juga kerajaan saya. Tapi masalahnya bila kita tak keluar mengundi, racun yang ada itu akan terus menular dan bermaharajalela kerana mereka dan block vote yang sudah biasa keluar mengundi, come rain, come shine, akan terus keluar pada hari tersebut. Jadi dengan tidak keluar, kita seolah-olah memberi kuasa lebih kepada mereka yang ada. Jadi pada saya, inilah mungkin mesej yang terutama. Saya selalu sebut bukan sahaja dari segi cerita, kisah lama, Romance of the Three Kingdoms. Kenapa? Kerana kita baca, dalam sirah pun ada. Tapi kita kena ingat, tempoh masa bagi dinasti bertukar adalah 60 tahun. Jadi dalam kacamata sejarah, saya rasa, alhamdulillah kita masih ada peluang untuk mengundi. Kita ada dilema nak hadapi banjir bila Met Malaysia menjelaskan memang dalam keadaan sekarang musim terkujur dan kita marah. Pada masa yang sama, kalau kita tak pilih dilema untuk keluar mengundi, melaksanakan hak kita, maka kita akan memenangkan pihak yang telah memilih untuk meneruskan undian pada musim terkujur. So, for me, we cannot give up.